Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita sampai ke last lecture lah ni, last video lecture. Okey, sebenarnya memang saya tak nafikan semester ini agak huru-hara sedikit, tapi tak apalah, sehingga ke orang kata masa-masa yang terakhir ni. Okey, so akan ada nanti saya akan sharekan nama-nama yang kena jawab balik sebab tak cukup markah dalam minggu ni jugalah. Okey, dengan segera. Saya cuba buat hari ni juga. Okey, semalam pun tidur pukul 2 sebab nak settlekan spek untuk digitalization KKTM Pasir Mas. Okey, so jom kita start kita punya lecture pada hari ni. Okey, so saya harap boleh nampak lah ya. Okey, so tajuk kita pada hari ini, tajuk terakhir adalah kesedaran penggunaan aset kerja. So dalam topik ni saya akan cover jenis aset, penempatan sumber dan pelaksanaan pelan kerja. Okey. Okey, so dalam co-ability ni kita kena tahu apa sahaja benda yang berkaitan dengan bila kita dah bekerja. Walaupun you kerja dalam industri, walaupun you kerja dengan government, you kerja dengan swasta dan sebagainya, mana-mana sektor atau bekerja sendiri sekalipun, konsep asasnya adalah sama. Okey. Kalau you ada syarikat sendiri pun you akan ada organisasi juga, you akan jadi pihak pentadbirannya, you akan jadi bosnya dan sebagainya. Okey, jadi konsep asasnya adalah sama. Okey, jadi pengetahuan ini amat berguna bila dah masuk ke alam pekerjaan nantilah. Okey, jadi sebagai orang yang terlibat dalam sesuatu organisasi ini, tak kiralah kita ni sebagai pekerja di bahagian atasan yang memberi arahan ataupun yang menerima arahan, kita kena tahu dan sedar penggunaan aset kerja dalam organisasi. Penggunaan aset ini ataupun aset ini sangat penting sebab aset ini akan menggerakkan organisasi. Tanpa aset, tanpa aliran wang dan sebagainya, susah untuk sesuatu company itu ataupun sesuatu organisasi itu untuk menjalankan operasi. Okey. Tapi aset ni kita kena faham juga dia punya jenis-jenis lah. Okey, dan kat mana kita nak menempatkan sumber dan juga bagaimana dengan adanya penstrukturan ini kita boleh melaksanakan kerja secara efektif. Okey, so apa itu jenis aset? Okey, pertama sekali kita tengok dulu definisi aset. Okey, aset adalah sumber yang dikawal oleh entiti atas kesan peristiwa lalu dan manfaat ekonomi pada masa akan datang yang dijangka akan mengalir kepada entiti tersebut. Pening kan? Okey, tak apa. Maksudnya aset itu adalah sesuatu harta lah kepada kita punya syarikat atau kepada kita punya organisasi yang mana kita dapat sebelum itu mungkin pada masa lepas lah. Maksudnya you bekerja, you jalan ke operasi, you buat projek ke apa, so you dapat aset ataupun harta. Kemudian kita akan dapat manfaatnya pada masa akan datang. Maksudnya you nak buat kerja, you nak jalankan operasi, perlukan inilah, okey, perlukan aset. Okey. Kejap. Tadi jenis kan? Okey. Antara jenis-jenis aset. Okey, sayang. Di sana. Antara jenis-jenis aset ni, kita ada sana. Kita ada aset seperti ada 6 jenis semuanya. Ada 6 jenis iaitu aset inventory, aset bangunan, aset kenderaan, aset, kenapa saya lupa? Alamak hai. Inilah anak lalu dah terus lupa. Okey, sekejap kita tengok dulu kat sini. Ada 6 sebenarnya aset ni. Mana ni?
Hati ya, jangan pukul, nanti bising. Okey, okey. Jom kita tengok kat nota ni. Okey, aset ni ada seperti aset mesin, okey, aset bangunan pejabat, kenderaan, inventory, tunai dan penghutang. Okey, so kita juga boleh klasifikasikan, boleh kategorikan aset ni kepada dua. Satu aset tetap dan satu aset semasa. Okey, apa itu aset tetap? Apa jenis-jenis aset yang masuk dalam klasifikasi aset tetap? Jenis aset yang masuk dalam kategori atau klasifikasi aset tetap adalah seperti mesin, bangunan pejabat dan juga kenderaan. Manakala aset semasa ni dia seperti inventory, tunai dan penghutang. So mestilah kita nak tahu apa beza aset semasa dengan aset tetap. Okey, jom kita tengok aset semasa. Okey, adalah okey kat sini Sekejap saya highlight sikit. Okey. So aset semasa adalah sama ada tunai atau sumber yang dijangka diubah kepada tunai dalam masa 1 tahun. Maksudnya, you kena ada aset semasa. In case of anything you memerlukan tunai dalam masa terdekat, dalam tempoh 1 tahun tu, you ada aset semasa yang you boleh cairkan menjadi tunai. Kan? Contohnya inventory. Inventory ni maksudnya contoh produk you jual jadi tunai. Hutang, orang bayar jadi tunai. Dan tunai itu sendirilah, okay, perlu ada untuk pengoperasian organisasi. Aset tetap pula, tengok kat sini, okay, nak highlight juga. Manakala aset tetap adalah aset yang dibeli untuk kegunaan jangka masa panjang dan kita tak expect akan ubah kepada tunai dalam masa singkat, sepertinya tanah, bangunan dan peralatan. Okey, so aset tetap ni dia ada nilai berharga tapi kita bukan nak cairkan dalam masa yang maksudnya dalam masa terdekat. Tapi kalau aset semasa ni dia sentiasa akan boleh bertukar menjadi aliran tunai kita untuk kita menjalankan operasi. Okey, faham ya? Okey, seterusnya namun begitu, ada satu lagi aset yang penting selain daripada aset tetap, aset semasa, iaitu aset kerja. Okey, aset kerja ni ialah aset yang paling berharga, iaitu sumber manusia lah. Sumber manusia merupakan aset juga, aset kepada syarikat yang amat penting kerana ialah yang akan menjadi pelaksana utama aktiviti pengurusan dan operasi. Kalau you ada tunai, you ada mesin, you ada inventory, you ada semua benda tapi you tak ada orang, you tak ada pekerja, macam mana you nak jalankan operasi? Macam mana you nak menguruskan, betul? Jadi aset paling penting adalah aset kerja ataupun kita panggil kaki tangan ataupun pekerja untuk menjalankan operasi di dalam organisasi. Okey, kita kembali ke slide tadi. Faham ya? Ada jenis aset 6 tadi. Jenis aset adalah okey, jom kita tengok sekali. Jenis aset ada 6. Okey, 3 contoh aset tetap, 3 kategori aset semasa. So jenis aset adalah jenis aset tetap yang mana dia lambat untuk kita cairkan sebagai aliran tunai, seperti mesin, bangunan pejabat dan kenderaan. Manakala aset semasa ni yang boleh jadi tunai dalam tempoh yang sekejap cepat. Okey, iaitu inventory, maksudnya daripada jualan produk misalnya, jualan servis misalnya. Okey, tunailah duit yang masuk. Dan penghutang, orang yang berhutang, maksudnya you bagi barang, dia bagi invoice tapi dia belum bayar lagi kan. Standard lah kalau kita buat local order ke DO ke apakah, so kita bagi invoice, kita dah bagi barang, so tunai tu akan datang kemudian, so kita panggil penghutang, so itu juga kita punya aset. Okey, so ingat ya, kategori ada 2, aset semasa, aset tetap dan aset kerja. Aset kerja ini adalah aset yang penting, iaitu manusia, itu kaki tangan dan staf yang mana akan menjalankan operasinya. Okey, so klasifikasi aset adalah dikategorikan sebagai aset semasa dan aset tetap. Okey.
Ni pun ada juga, cuma kat sini dia tak semua. So that's why saya pergi ke nota tadi. Okay. Allah, tiba-tiba pula ini nak jadi sesama ya. Okey, so tadi kita kata sumber manusia sebagai aset kerja yang paling berharga kepada organisasi. Betul lah, maksudnya manusia ni yang menjalankan, yang melaksana, menggerak kerja. Okey, kalau you ada aset je tapi you seorang diri. Okey, you seorang diri you. Kalau company you kecil, baru-baru bermula, logik lah kalau kita nak gerak seorang kan. Itu pun kita lah manusia. Kita lah aset kerja tu, kita lah pelaksana, kita lah penjalan operasi. Okey, tapi bila company kita dah mula berkembang, kita nak buat semua, tu akan menimbulkan masalah di masa akan datang. Jadi kita kena ambil pekerja. Jadi pekerja kita tu adalah aset kerja kita. Okey, so bila kita ada sumber manusia, jadi sumber manusia ini perlu dibuat penempatan sumber. Okey, kalau kita tak buat penempatan sumber, maka operasi kita akan menjadi kita kata bermasalah, kos akan meningkat tinggi, banyak lagi efek dia. Okey, so kita perlu ada sumber manusia dan kita perlu ada penempatan sumber. Okey, penempatan sumber ni contoh dia macam tadilah, kalau you ada mesin, siapa di situ? Kalau you, maksudnya you mungkin perlukan technician, you mungkin perlukan operator kan. Tapi kalau you melibatkan site ke, you kena ada engineer, site engineer, dan bahagian financial kena ada pegawai kewangannya, bahagian sumber human resource kena ada pegawai sumber manusianya. You tak boleh lah you ambil seorang, dia lah operator, dia lah technician, dia lah supervisor, dia lah project engineer, dia lah bahagian kewangan, dia lah. Memang huru-hara lah you punya company. Okay, so apabila kita berjaya menggabungkan sumber manusia dengan penempatan sumber ini, maka ada satu impak yang besar kepada organisasi kita. Pertama, kita kurangkan kos operasi. Kedua, kita tingkatkan kepuasan pelanggan. Ini penting kepuasan pelanggan akan membawa lebih lagi bisnes lah kita kata pada masa akan datang. Kalau pelanggan tak puas hati, pelanggan tu tak akan berurusan dengan kita pada masa akan datang. Malah dia akan bercakap pula dekat kawan-kawan dia. Tak payahlah kau ni dengan dia ni, lambatlah apalah kan. Okey, sistem kerja responsif. Sebab kita dah pun meletakkan sumber kita di tempat yang betul, fleksibel dan berdisiplin. Lepas tu kita juga boleh galakkan kerjasama antara jabatan. Kita ada peluang perintisan dalam prosedur operasi. Okey. Dan kita boleh beri orang yang sepatutnya untuk menyelesaikan kerja-kerja isu-isu yang tertentu. Kita singkirkan pembaziran usaha. Contohnya, orang yang bukan satu bidang, you letak bukan bidang dia, dia mungkin boleh berusaha untuk menjalankan sesuatu tugas itu. Tapi dia akan berlakunya pembaziran usaha. Sebab apa? Mungkin dia buat-buat, dia tak berjaya. So dia kena belajar balik. Faham tak? You macam, tapi kalau you ambil orang yang dah pun mahir dalam bidang itu, so dia dah boleh terus buat kerja dia. So you akan elakkan pembaziran usaha. Selain itu, you akan mengelakkan konflik. Orang yang pakar dalam bidang tersebut, of course dia tahu cara kerja dia. Kalau you meletakkan orang yang bukan sepatutnya di tempat yang bukan sepatutnya, contoh, dia lah engineer, dia lah accountant. Macam mana? Kan pelik kat situ kan. Dan kita akan boleh fokus kepada sumber untuk capai matlamat keuangan. Maksud dia, bila kita dah ada tenaga kerja yang betul, sumber yang betul ditempatkan dengan di tempat yang betul, maka kita boleh fokus untuk maksimiskan pendapatan keuangan kita lah. Jadi ada langkah-langkah untuk melaksanakan strategi. Pertama sekali dalam organisasi, yang paling penting adalah semua orang dalam kita punya syarikat perlu tahu visi dan hala tuju syarikat. Kalau you sebagai ketua, you ataupun you sebagai CEO company misalnya, you tak mengatakan pun visi, you tak pernah cakap pun pada pekerja you. You ambil pekerja mula-mula masuk, you tak ceritakan pun visi dan hala tuju kepada pekerja you. So macam mana dia orang nak tahu ke arah mana yang syarikat ini nak pergi? Okey. Jadi yang paling penting bila ada
staf baru, nyatakan, dan staf lama pun kena turut diingatkan supaya semua orang faham visinya dan hala tujunya adalah satu matlamat yang sama kefahamannya. Okey, dan apabila kita menyatakan, kita bagi tahu ini dia visi kita, ini dia hala tuju kita, adanya persetujuan dan sokongan terhadap misi. You punya syarikat, you dah tetapkan misi. Okay, so ini dia hala tuju. Tak bolehlah ada orang yang nak bawa ke hala tuju masing-masing sendiri-sendiri. Itu tak berkesan lah you punya teknik kepimpinan dalam organisasi. Ataupun kalau kita di pihak yang bawahan, contoh kita di pihak pekerja, kita bukan di pihak management. Kita perlu faham bahawasanya kita bekerja dengan sesuatu syarikat ataupun sesuatu organisasi itu. Organisasi itu ada visi dan misi. So apa sahaja tugas yang kita diberi, biasanya adalah untuk mencapai ke arah visi tersebut. Maka kita kena faham, ini aku buat ni sebab kita nak capai visi yang utama tu. Okey. Jadi dengan adanya visi dan misi ni, kita boleh bangunkan strategi utama dalam syarikat. Kita boleh membangunkan matlamat strategi. Jadi kita boleh merancangkan. Lepas tu kita boleh wujudkan nilai-nilai, kita boleh mengkomunikasikan dasar syarikat. Okey, bila semua orang jelas dengan visi misi, maksudnya kita dah boleh keluarkan satu polisi, kita boleh keluarkan satu dasar untuk semua orang faham. Okey, jadi mengkomunikasi ni maksud dia kita boleh sampaikan, kita boleh nyatakan, kita boleh laksanakan. Okey, dan seterusnya perlu ada kepimpinan daripada pihak atasan. Kepimpinan juga perlu berasaskan kepada dasar dan polisi syarikat lah, tak boleh buat sesuka hati. Okey, kerana apa? Sebab dia maksudnya bila ada dasar ni dia kontrol lah. Okey, untuk sebab last kali kita kata kita nak capai misi dan hala tuju kan. Okey, mesti ada orang yang perlu memimpin. Kepimpinan itu perlu berlandaskan dasar. Okey, so setelah itu kita perlu ada penerapan matlamat. Maksudnya semua orang perlu tahu matlamat apa. Contoh matlamat jangka masa panjang, matlamat jangka masa pendek dan sebagainya. Set kerja untuk capai apa. Okey. Jadi bila ada matlamat untuk setiap bahagian jabatan ke misalnya, jadi ketua, pemimpin dalam setiap jabatan itu perlulah menyemak kemajuan dia. Okey, so kita ada 9 langkah untuk melaksanakan strategi dalam mencapai kita punya visi syarikat ataupun organisasi. Okey. Seterusnya faedah, antara faedah ataupun benefit apabila kita melaksanakan penempatan sumber. Okey, pertama matlamat menjadi lebih jelas. Okey, semua tahu, semua faham, semua ditempatkan dalam bidang yang betul. Matlamat boleh dicapai dan dapat dirancang. Kita mengelakkan pembazaran kronik. Seterusnya proses untuk memastikan matlamat dicapai itu dapat dikawal sebab orang yang mahir dalam bidang tertentu itu tahu apa yang dia perlu buat. Tak perlulah kita kata macam kita nak kena training, orang tu baru nak belajar, baru nak buat kerja kan, nak buat kerja baru nak belajar. Okey. So bila kita melakukan penempatan sumber dengan betul, maka kita boleh mudah untuk mengawal ke arah nak mencapai visi dan misi organisasi. Okey, seterusnya selain daripada itu, sekejap ya. Okey. Numbering pun dah pening dah ni. Sekejap. Okey, tadi okey. Now, yang ketiganya, selain daripada kita menempatkan penempatan sumber dan dengan gabungan sumber aset kerja tadi, okay, sumber manusia tadi, so bolehlah kita melaksanakan pelaksanaan plan kerja. Okey, biasanya setiap organisasi perlu ada struktur pelaksanaan plan kerja ataupun prosedur kerja. Okey, so pertama of course lah kena ada pengenalannya. Kenapa pelaksanaan plan kerja ini untuk satu-satu prosedur kerja itu perlu. Okey, kemudian kita buat perancangan. Dalam perancangan ni perlu masukkan pengawalan dan pelaksanaan bersama. Okey, tak boleh perancangan terus nak laksana tapi tak ada kawalan. Okey.
Dan pelaksanaan pengawalan dan perancangan ini perlu berlaku secara kita kata berterusan, okey, dan seterusnya penutup pelan kerja kita. Maksudnya apa matlamat nak dicapai. Okey. Pelaksanaan pelan kerja pula melibatkan fasa-fasa melibatkan fasa pelaksanaan. Okey. Pertama, fasa pelaksanaan ini kita laksanakan tugas yang diberi. Okey. Keduanya kita pantau. Bila kita memberi arahan untuk sesuatu sumber manusia ataupun aset kerja kita nak laksanakan kerja, kita mesti ada tadi macam saya cakap prosedur kerja. Bila adanya prosedur kerja, tugas boleh dilaksanakan. Ishad, can you please close the door? Ayah. Bang, tutup pintu kejap. Okay. So, seterusnya bila kita dah bagi tugasan itu untuk dilaksanakan, maka perlu ada pemantauan dan pengawal seliaan kepada pelaksanaan. Okay, so kena ada supervisor yang mengawal, contoh operator kan. Macam itulah manager kawal yang bawahan dia. So kena ada struktur macam tu. Okay, dalam merancang pelaksanaan sumber manusia ataupun tenaga yang tenaga kerja yang sepatutnya tu, macam saya kata di bidang pengurusan ni perlulah memberi tugasan kepada kaki tangan. Kaki tangan berhak untuk tahu apa task dia secara spesifik. Okey. Banyak saya tengok kita masuk kerja tapi kita tak tahu apa kita kena buat. Okey, sebenarnya sepatutnya apabila kita masuk kerja, kita boleh tanya apa task yang sepatutnya kita buat berdasarkan kepada job scope. Okey, kemudian kenalkan ahli lain kepada ahli lain dan kepada tugasan. Okey, so kita selain kita beri tugasan, kita kenalkan sesama ahli, okey, dengan tugasan tersebut. Maksudnya you bagi task, distribute, kemudian task yang diberikan itu, okey, briefkan juga kepada ahli-ahli yang lain. Okey, kemudian kita beri dan jelaskan tugasan kepada ahli pasukan. Kan you bekerja dalam, kalau you bekerja dalam pasukan, you tak boleh simpan seorang-seorang lah, sebab kita nak capai matlamat yang sama. Kita perlukan orang, aset kerja untuk laksanakan tugas bersama-sama. Jadi, setiap anggota kerja itu perlu faham dan jelas apa tugas yang mereka perlu laksanakan. Okey, dan paling penting juga apabila kita nak melaksanakan sesuatu tugas, kita perlu menentukan fungsi pasukan itu. Okey. Kita juga perlu menubuhkan sistem pengesan yang perlu. Maksud dia ialah apabila semua dah ada fungsi tugas masing-masing, so bahagian pengurusan perlu ada sistem pengesan yang betul. Kena ukur. Pengesan maksudnya you ukurlah keberkesanan kerja itu berdasarkan fungsi setiap pasukan dan umumkan pelan kerja kepada organisasi. Jadi bila kita dah ada satu pelan kerja, okey, tadi kita dah cerita dah kan tugasnya, prosedur kerjanya apa, pasukan mana yang terlibat, apa setiap fungsi pasukan, lepas tu apa dia punya, macam mana dia punya cara kerja dan nak dibuat. Okey, jadi kita perlu umumkan kepada organisasi biar orang faham. Bukan dia faham skop dia sahaja, tapi dia faham keseluruhan. Dia nampak keseluruhan gambaran macam mana pengurusan kerja ni nak berlaku untuk mencapai objektif yang nak dicapai, misi yang nak dicapai. Okey. Bagi memastikan pelaksanaan kerja itu efektif, maka kena ketahui hasil kerja. Kat mana, macam mana nak ketahui hasil kerja? Okey, hasil kerja boleh diketahui melalui mesyuarat. Okey, you report, present. Okey. Lepas tu kita kena kenal pasti kaki tangan utama yang terlibat dalam kerja tersebut dan buat garis masa langkah yang boleh dilaksanakan
gunakan. Setengah orang dia suka gunakan Gantt chart ataupun jadual ataupun apa orang panggil timeline. Okay, so bila adanya sesuatu kerja, nak tahu hasil dia adalah dengan cara macam itulah. Pertama, you kena tahu aset kerja you. Kedua, you kena ada timeline, you kena ada deadline, you kena ada Gantt chart. Okay, so bila ada ketiga-tiga elemen ini, lepas tu kerja tadi perlulah dibentangkan, perlu dibentangkan ataupun mesyuarat untuk laporkan progres ataupun hasil kerja tersebut. Jadi dengan adanya pelaksanaan yang macam ni, elemen-elemen macam ni diterapkan dalam kita punya kerja, maka insya-Allah pekerjaan kita akan lebih efektif. Penggunaan aset juga dapat dioptimumkan dan keuntungan dapat dimaksimumkan. Okey, saya rasa jelas ya. Untuk topik kali ini, saya harap you all jangan baca betul-betul. Sebenarnya soalan-soalan yang saya tengok sebelum ni, sebenarnya kalau you all baca dengan teliti, you all boleh jawab. Dia triknya sebenarnya saya tengok yang mana yang tak capai markah 60% tu is because you baca tanpa you faham dan terus you jawab. Okay, sebenarnya kalau you baca, you teliti betul-betul soalan, you baca bahasa dia. I mean, sebenarnya boleh logik saja. Kebanyakan soalan yang saya pilih untuk saya bagi pada you, soalan tu mudah, cuma trik dia adalah dalam bentuk struktur ayat saja. Okay, so akan ada satu kuis, satu ujian lah macam biasa. So saya akan buka sehingga besok lah. Okay, jawab. Dan saya akan postkan dalam grup nanti, dalam team, nama-nama yang kena jawab balik ujian-ujian yang you tak capai markah yang sepatutnya lah. Sepatutnya untuk setiap ujian yang you kena jawab tu, kalau soalan tu 5 soalan, you kena betul sekurang-kurangnya 3. Macam tu. Okay. Kalau soalan tu 10 markahnya, maka you kena dapat markah 6 ke atas. Baru you lulus setiap satu core ability yang you all belajar ni. Faham? Okay. So nanti saya akan check balik daripada awal yang kita buat. Saya akan senaraikan dan saya akan invite balik lah. Saya akan assign balik kepada orang-orang yang perlu jawab semula. Kalau boleh kan, you all dengarlah balik lecture tu ataupun boleh open book kan. Saya buka lama sikit. So boleh open book, boleh search kan. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk yang ni. Diharap you all semua boleh jawab dengan baik. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.